Salam sejahtera, anda bersama Sinar Al-Huda dalam Pantau Kerajaan Baharu. Dan untuk jam ini kami ingin memberi fokus dan tumpuan kepada apa tumpuan utama dan cabaran buat Kerajaan Baharu bagi mengatasi dan menangani pelbagai isu di negara ketika ini. Tapi sebelum kita mulakan dengan perbincangan, kami juga ingin bawakan beberapa laporan terkini, antaranya daripada sidang media Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi, yang antara lain ada mengumumkan mengenai dengan pemindahan kuasa untuk mengawal selia bekalan gas kepada Kerajaan Sabah. Laporannya ada kami bawakan di astroawani.com mengenai dengan perjanjian MA63. Beliau berkata jemaah Menteri hari ini bersetuju untuk memindahkan kuasa mengawal selia bekalan gas di kawasan Sabah kepada kerajaan negeri berkenaan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata hal itu diputuskan sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memartabatkan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Dan jelas beliau lagi, hal seumpama itu pernah terjadi kepada Sarawak dan tarikh pemindahan kuasa kawal selia kepada Sabah itu akan diputuskan berdasarkan perkenan yang di-Pertuan Agong. Itu salah satu pengumuman, tapi selain itu beliau juga ada mengumumkan mengenai tindakan tambahan mengenai dengan isu banjir di Pantai Timur yang masih lagi merekodkan setakat ini lebih 70,000 mangsa banjir di seluruh negara. Dan berhubung itu, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa tindakan berkaitan soal banjir besar yang berlaku di Pantai Timur, khususnya di Kelantan dan Terengganu. Dalam satu sidang media, Ahli Parlimen Tambun itu berkata pengumuman itu akan dilakukan selepas beliau selesai meninjau keadaan di sana pada sebelah petang hari ini. Tapi buat masa ini beliau berkata timbalan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah pun selesai memantau dan mengambil beberapa tindakan awal, dan laporan mengenai situasi semasa banjir besar itu telah pun dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Itu antara pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Pada masa yang sama, ini lagi satu laporan apabila kehadiran menteri di Dewan Negara akan dicatat bermula pada sesi-sesi akan datang. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatin menegaskan ia menjadi cerminan kepada tanggungjawab Kabinet terhadap Parlimen. Kita dengarkan apa yang dikongsikan beliau sebentar tadi. Juga kesempatan ini saya sebutkan Setiausaha Dewan Negara sesuai dengan semangat artikel 43(3) Perlembagaan Persekutuan akan mencatat kehadiran para menteri di sesi yang akan datang dan sesi yang sedang berlangsung tidak berapa lama lagi. Ini adalah khusus bagi memberi gambaran kepada kita bahawa secara kolektifnya Kabinet itu bertanggungjawab kepada Parlimen. Hal ini belum pernah disebut lagi, tetapi penting bagi Dewan tertinggi ini mencatatkannya sebagai satu tanggungjawab. Baik, itu di Dewan Negara, tapi Dewan Rakyat semalam sebulat suara meluluskan bajet mini 2023 dan rang undang-undang atau RUU kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022. Keputusan itu diumumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul selepas tiada perbahasan bagi kedua-dua usul yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Anwar yang juga Menteri Kewangan membentangkan peruntukan khas untuk perbelanjaan perkhidmatan berjumlah 107 bilion 718 juta 676,650 ringgit. Ahli Parlimen Tambun itu berkata bajet mini berkenaan merangkumi pembayaran gaji penjawat awam, utiliti dan biasiswa. Turut terkandung dalam bajet mini adalah bantuan kebajikan serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Ia akan mula berkuat kuasa pada 1 Januari depan hingga bajet 2023 dibentang dan lulus di Parlimen. Dalam pada itu, Anwar menerusi Seksyen 4 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1996 mencadangkan dana bernilai 55 bilion 959 juta ringgit dikeluarkan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2023 untuk perbelanjaan segera. Dan insya-Allah itu akan. Dan antara yang diumumkan, kerajaan akan meneruskan bayaran bantuan tunai rakyat 2023 fasa 1 dengan pembayaran diawalkan pada Januari depan berbanding Mac. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pembayaran fasa 1 akan memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit. Selain itu, kerajaan juga bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa. Kita dengarkan. Saya ambil pertimbangan untuk menyegerakan kerana masalah pekebun kecil getah dan petani nelayan terutama Terengganu Kelantan yang terpaksa menanggung kesempitan akibat banjir. Maka
jadual Mac itu akan diawalkan supaya mereka perolehi bantuan tunai ini bulan Januari. Jadi fasa ini akan memanfaatkan 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit. RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 bagi yang masih bujang. Baik, daripada keseluruhan bajet mini itu untuk jam ini kami ingin bincangkan khusus mengenai dengan bantuan awal persekolahan bernilai RM150 kepada semua murid. Ini tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa yang bermula pada Januari 2023. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini antara lain bagi mengatasi isu generasi tercicir ataupun lost generation ikuran pandemik COVID-19. Katanya adalah penting untuk mempersiapkan murid dengan kelengkapan sekolah yang sewajarnya selain keperluan perbelanjaan bagi rancangan makanan tambahan RMT dan pembelian buku teks. Tapi bagaimana murid sekolah boleh memanfaatkan bantuan tunai ini? Dan adakah pemberian bantuan tunai ini masih sesuai dalam konteks masa ataupun murid sekolah memerlukan bantuan yang lebih bersifat jangka masa panjang ataupun long term? Dan bagaimana pula dengan keperluan untuk mengembalikan semula program sarapan percuma? Itu antara yang kami nak bincangkan untuk jam ini dan sudah bersedia bersama saya Zulfikri Zamir, Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO untuk Malaysia. Terima kasih Zamir sudi bersama saya jam ini. Reaksi pertama Zamir melihat kepada bantuan tunai ataupun cash assistance RM150 untuk murid sekolah yang pada masa yang sama kita lihat bantuan ini diberikan atau diedarkan secara universal, bukan berdasarkan pendapatan tapi untuk semua. Baik, terima kasih Nailah. Pada pandangan awal saya, kalau kita tengokkan keseluruhan jumlah peruntukan ini meningkat daripada 2020, 2021 dan seperti yang baru diumumkan oleh PM10 semalam, iaitu RM150 untuk semua anak-anak. Jadi kalau kita tengok trend perubahan ini, 328 juta pada tahun 2021, 450 juta pada tahun 2022 dan hari ini ia meningkat sehingga 825 juta ataupun RM150 untuk semua yang berjumlah sekitar 5 juta lebih semua sekali. Saya berpendapat bahawa ini sebuah langkah yang harus dialu-alukan. Yang pertama oleh kerana krisis kos sara hidup meningkat pasca pandemik. Jadi kalau kita tengok hari ini pasca pandemik, harga kos barang mentah, ikan, ayam, sayur-sayuran, bahan makanan semua sekali meningkat termasuk harga minyak. Jadi untuk keluarga, bukan sahaja tekanan keuangan itu berlaku terhadap keluarga M40 yang median penengah gaji mereka RM5,000, RM6,000 ataupun RM7,000. RM6,000 ni ada lebih daripada 3 anak misalnya, mereka ada 4 ataupun 5 anak, memang tekanan itu sangat orang kata menekanlah. Sebab seperti mana yang kita juga tahu, baju, kasut, seluar semua sekali mahal. Dan juga seperti mana yang saya sebut tadi, kita alu-alukan langkah penambahan peruntukan ini. Ya, seperti yang Zamir katakan itu, perbelanjaan untuk kelengkapan sekolah itu bukan murah. Malah sekarang ini harga segala barang semakin meningkat. Tapi bagaimana sebenarnya Zamir melihat cara terbaik untuk murid sekolah dan juga ibu bapa keluarga untuk manfaatkan RM150 ini sebaik mungkin? Kita tahu setengah pihak akan melihat RM150 ini tidak banyak sebenarnya dengan perbandingan kos harga yang semakin meningkat. Tetapi untuk RM150 bulan Januari permulaan tahun sekolah yang baharu, bagaimana untuk manfaatkan? RM150 memang tak banyak kalau keluarga tersebut ada 1 anak ataupun 2 anak. Tetapi untuk keluarga yang mempunyai lebih daripada 3 anak, RM150 itu saya fikir sebuah jumlah yang besar. Misal contohnya, untuk keluarga yang ada 3 anak, jumlahnya RM450. Kalau kita tahu kasut sekarang ini RM20 mungkin tak dapat. Jadi kalau keluarga tersebut bukan sahaja kena beli kasut, seluar dan juga baju, mereka juga mungkin harus beli beg misalnya. Mereka juga harus beli buku di koperasi sekolah sebab sekolah tidak membekalkan buku latihan secara percuma. Jadi semua ini saya fikir adalah pertimbangan yang telah diambil kira oleh Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri. Dan juga seperti mana soalan Nailah tadi berkenaan dengan bagaimanakah
RM150 ini harus dimanfaatkan, saya berpandangan bahawa ia juga boleh dimanfaatkan dengan menjadi orang kata duit belanja untuk anak-anak memulakan persekolahan. Walaupun kita tahu persekolahan takwim, persekolahan baru hanya akan bermula pada Mac, tetapi ketika ia diberi pada Januari itu, kemungkinan besar ianya boleh digunakan untuk sebagai duit belanja anak-anak, terutamanya untuk duit makan, makan sarapan dan juga duit untuk makan pada ketika rehat. Jadi saya fikir ini adalah strategi yang baik daripada Menteri Kewangan. Ya, Zamir, saya juga nak melihat bantuan RM150 ini daripada perspektif ataupun dalam konteks pemberiannya yang dibuat secara universal, tidak memilih murid berdasarkan had pendapatan ibu bapa, tidak kira B40, M40, T20, semua berhak untuk mendapat bantuan ini. Kalau kita nak berbalik kepada sebelum ini dalam kita membincangkan mengenai dengan bantuan misalnya program sarapan ataupun rancangan makanan tambahan, ada yang pihak yang melihat bantuan ini diberikan secara bersasar untuk mereka yang memerlukan sahaja. Tetapi ada juga pihak yang melihat bantuan seperti ini, terutamanya bagi kanak-kanak, harus dibuat secara universal supaya tidak ada rasa stigma, tak ada yang rasa malu untuk mendapat bantuan itu. Bagaimana Zamir melihat perkara ini? Seperti mana yang saya sebut tadi, kita punya gaji median ataupun gaji penengah di Malaysia pada ketika ini adalah RM5,000. Jadi kalau kadang-kadang kita rasa bahawa gaji RM5,000 itu besar, tetapi untuk keluarga yang punya lebih daripada 3 anak, gaji RM5,000, RM6,000 ataupun mungkin RM7,000 itu sebenarnya tidak cukup untuk perbelanjaan pembukaan sekolah misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus ingat bahawa mekanisme pemberian duit ini pada sebelum ini adalah ianya lebih bersifat kepada siapa yang mahu. Jadi pada sebelum ini ketika ia disasarkan kepada golongan B40 sahaja, jadi ada keluarga yang perlu memohon. Misalnya, jadi saya membayangkan bahawa ianya akan digunakan mekanisme yang sama. Jadi keluarga T20 ataupun keluarga berada, keluarga kaya yang tidak mahukan duit ini boleh memilih untuk tidak mengambil peruntukan tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, apabila kita bercakap berkenaan dengan soal rancangan makanan tambahan ataupun pemberian sarapan percuma yang lebih universal kepada semua anak-anak, kita sebenarnya sedang bercakap berkenaan dengan nilai dan juga budaya sebenarnya. Kenapa saya sebut berkenaan dengan nilai dan juga budaya? Sebab kita juga harus ingat ketika Menteri Kewangan kerajaan sebelum ini membentangkan peruntukan RMT pada Oktober yang lepas, peningkatan peruntukan RMT itu meningkat sehingga 770 juta. Ianya sebuah peningkatan yang sangat besar sebab pada setahun-tahun sebelum itu rancangan makanan tambahan peruntukannya hanya sekitar 250 juta hingga 300 juta sahaja, dan ia hanya melibatkan kepada penerima sekitar 500,000 penerima. Tetapi pengumuman Menteri Kewangan sebelum ini ia melebarkan penerima tersebut sehingga kepada 800,000 penerima. Saya berpandangan usaha ini akan diteruskan oleh PM10. Kenapa saya sebut begitu? Sebab sebenarnya apabila kita memberikan lebih ramai anak-anak makan sarapan percuma, orang kata makanan yang sama itu, ia mengajarkan kepada anak-anak, terutamanya anak-anak kecil yang daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3 makan makanan yang sama. Yang pertama. Yang kedua, bukan sahaja makan makanan sama, ia meletakkan semua orang itu dalam keadaan yang adil. Misalnya, jadi tidak ada orang yang makan makanan yang mahal, tidak ada orang yang makan makanan yang murah. Jadi ini sebenarnya adalah aspek penting dalam pendidikan. Sebab itu di prasekolah, misalnya di prasekolah, di sekolah-sekolah kebangsaan, semua anak-anak harus makan makanan yang sama. Jadi mereka tak boleh ada orang bawa makanan yang lebih dan sebagainya. Jadi ia lebih daripada sudut orang kata pemakanan semata-mata. Ia lebih kepada isu pendidikan dan ia menjadi aspek orang kata nilai dan budaya yang harus kita terap, yang sepatutnya diajarkan di sekolah lah. Satu lagi perkara yang saya nak sentuh, Nailah, berkenaan dengan bajet RMT yang meningkat ini, sebenarnya kita harus ingat juga ke mana bajet tersebut dibelanjakan. Misalnya daripada 300 juta tersebut, ketika ia
dilebarkan kepada 700 juta misalnya, adakah duit ini akan pergi kepada satu orang kontraktor sahaja ataupun ia akan melibatkan lebih ramai pengusaha makanan, pengusaha kantin dan juga pembekal makanan. Jadi daripada segi ekonomi, ia akan trickle down ekonomi itu daripada ekonomi setempat. Misalnya pengusaha ayam akan mendapat manfaat, pengusaha daging akan mendapat manfaat, pengusaha orang kata pembekal sayur akan mendapat manfaat sebab lebih banyak permintaan untuk setiap sekolah. Ya, menarik apa yang Zamir katakan mengenai dengan persekitaran ataupun keperluan itu dipenuhi secara adil bagi semua murid. Bukan sekadar isu pemakanan ataupun isu keperluan sekolah, tetapi apabila setiap satu keperluan itu dipenuhi, ia juga dapat menyumbang kepada aspek pendidikan. Tapi sebelum kita nak berbincang lebih lanjut mengenai dengan program makanan, sama ada RMT ataupun program sarapan percuma, itu saya nak tanya kemudian. Tapi satu lagi saya nak berbalik kepada pemberian bantuan tunai secara one-off ini diberikan secara sekali sahaja. Bagaimana kita nak melihat mengenai dengan pemberian secara one-off berbanding dengan pemberian ataupun bantuan inisiatif yang lebih jangka masa panjang, ataupun kita perlukan kedua-dua perkara ini, short term dan long term? Daripada sudut orang kata ekonomi, saya percaya pemberian secara one-off ini mungkin tidak stabil. Tetapi hari ini kita berada dalam situasi yang unik. Kenapa situasi unik? Sebab pandemik baru lepas berlaku dan kita juga dijangka akan mengalami recession ekonomi pada tahun hadapan. Jadi situasi-situasi ini sebenarnya memberi orang kata sebuah peluang kepada kita untuk melihat perkara ini dalam sudut pandang yang lebih spesifik dan juga lebih fokuslah. Jadi pada pandangan saya pada ketika ini kita terutamanya rakyat sangat-sangat perlukan pemberian one-off ini, walaupun kerajaan harus memikirkannya dalam jangka masa 5 tahun, dalam jangka masa 10 tahun misalnya. Dan juga kita juga harus ingat ada lebih daripada 70,000 rakyat kita yang sedang berada di PPS sekarang ini. Kita tak tahu rakyat ini bagaimana baju sekolah anak-anak, kasut sekolah anak-anak. Jadi semua ini harus dipikirkan dalam orang kata konteks yang lebih spesifik. Jadi kalau daripada segi ekonomi kita membayangkan bahawa okey, ini adalah sebuah orang kata pemberian yang tidak stabil dan juga orang kata seolah-olah macam mungkin untuk menyogok rakyat. Tetapi saya membayangkan kita berada dalam situasi yang sangat-sangat kritikal dan juga memerlukan sebuah intervensi seperti mana yang telah dilaksanakan ini. Okay, banyak lagi yang saya nak bincangkan dengan Zamir, terutamanya mengenai dengan rancangan makanan tambahan di mana sebenarnya peruntukan itu pergi, dan juga mengenai dengan program sarapan. Apa lagi inisiatif yang kita nak lihat dalam Kementerian Pendidikan khususnya pasca pembentukan kerajaan baharu ini. Tapi kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu, dengan tumpuan pada jam ini terarah kepada pemberian bantuan tunai RM150 buat semua murid. Dan saya ingin teruskan perbincangan bersama dengan Zulfikri Zamir, CEO untuk Malaysia. Zamir, seperti tadi kita membincangkan dari pelbagai perspektif dan pelbagai sudut. Kita melihat daripada pemberian secara one-off, kita melihat daripada pentingnya untuk memenuhi keperluan anak murid sekolah ini, bukan saja dari segi pemakanan, bukan saja dari segi pendidikan, tetapi keperluan ekonomi, keperluan kewangan itu juga penting. Menarik apabila Zamir kongsikan mengenai dengan rancangan makanan tambahan ataupun RMT, yang mana ada pihak menyokong RMT, ada pihak menyokong program sarapan percuma yang pernah diberi sebelum ini, itu lebih bersifat universal. Bagaimana Zamir melihat keadaan semasa ini, mana yang lebih sesuai? Kerana Zamir menggambarkan situasi ketika ini sebagai satu detik yang cukup kritikal dalam kita masih lagi cuba bangkit daripada pandemik COVID-19. Kini berdepan dengan isu banjir pula di beberapa negeri. Bagaimana untuk kita melihat kepada bantuan yang terbaik, strategi atau model yang terbaik untuk konteks sekarang ini? Saya cenderung kepada mazhab untuk memberikan program sarapan percuma kepada semua anak-anak, terutamanya di sekolah rendah. Kita ada lebih kurang dalam 2.9 juta anak-anak yang berada di sekolah rendah. Kenapa saya lebih cenderung untuk sarapan percuma berbanding dengan rancangan makanan tambahan? Sebab rancangan makanan tambahan hanya terhad kepada 500,000
anak-anak sahaja sebelum ini. Sedangkan kalau kita boleh laksanakan program sarapan percuma, ia akan melibatkan lebih daripada 2.9 juta anak-anak kita di seluruh negara. Kenapa program sarapan percuma ini sebenarnya sangat kritikal untuk dilaksanakan sekarang, seperti mana yang saya sebut. Kita harus ingat ketika sekolah ditutup selama 42 minggu ataupun lebih daripada 190 hari ketika PKP dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2021, anak-anak yang sepatutnya makan makanan rancangan tambahan ini tidak menikmati zat yang sepatutnya mereka dapatkan. Jadi kita juga harus kembali kepada data ataupun fakta awal berkenaan dengan isu bantut, isu malnutrisi dan juga isu kesihatan anak-anak kita lah. Jadi kita berada dalam situasi di mana anak-anak kita bukan sahaja terdedah dengan isu lost generation ataupun generasi tercicir, mereka juga terdedah dengan isu kesihatan. Anak-anak kita yang berada dalam kategori bantut, misalnya lebih daripada 21.7 ataupun 8%. Ini kita punya anak-anak bantut ni lebih kritikal daripada Iraq selepas perang ataupun anak-anak di Gaza. Jadi kalau kita tidak melihat isu ini dengan serius, kita akan ada generasi bantut dalam masa 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun lagi. Dan sebab itu saya membayangkan kadang-kala ramai anak-anak daripada keluarga miskin dan juga daripada keluarga penengah iaitu M40 memang bergantung kepada nutrisi yang harus mereka dapatkan ketika berada di sekolah misalnya. Jadi kalau kita boleh berikan makanan yang bernutrisi itu di sekolah, lebih ramai anak-anak akan mendapat manfaat berbanding hanya 500,000 penerima RMT sebelum ini. Okey Zamir, saya nak tarik keluar perbincangan kita daripada topik-topik yang agak spesifik daripada isu pemakanan dan bantuan tunai one-off RM150 ini. Kita nak melihat kepada sektor pendidikan secara umum, secara menyeluruh. Kalau kita nak lihat kepada Menteri Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan ini bawah kepimpinan Baharu, kalau kita lihat pada hari-hari pertama berbanding daripada portfolio lain, portfolio pendidikan ini yang paling banyak mencuri perhatian dan juga mengundang kritikan sedikit. Ramai yang meletakkan tekanan yang begitu banyak kepada Kementerian Pendidikan ini. Portfolio ini antara yang paling diutamakan. Bagi Zamir, apa yang perlu menjadi keutamaan untuk Kementerian Pendidikan? Saya membayangkan dua perkara utama yang harus diberi perhatian pada hari ini. Iaitu yang pertama adalah isu lost generation, iaitu keciciran daripada segi literasi, seperti mana yang kita biasa dapatkan maklumat daripada rakan-rakan cikgu kita yang berada di sekolah. Anak-anak yang berada di tahun 4 pada hari ini tidak ramai yang tidak boleh baca. Kalau kelas tersebut ada 30 orang, 20 orang hampir tidak boleh baca. Kenapa mereka tidak boleh baca walaupun mereka sudah tahun 4? Sebab mereka adalah golongan yang tidak ke sekolah pada ketika mereka darjah 2 dan juga pada ketika mereka darjah 3. Jadi mereka terlepas orang kata 42 minggu pembelajaran itu dan mereka hari ini masuk darjah 4 tanpa melakukan orang kata recovery untuk proses literasi. Jadi kita ada banyak anak-anak kita daripada darjah 1 sampai darjah 6. Setiap tahun tersebut ada lebih kurang 400,000. Saya jangkakan lebih daripada 1% hingga ke 10% anak-anak ini hampir ada masalah literasi, iaitu tidak boleh membaca. Dan ini diketahui oleh para guru dan sebab itu saya sarankan Menteri Pendidikan untuk kerap turun ke sekolah, bercakap dengan para guru sendiri. Kadang-kadang orang kata kalau bercakap dengan guru besar ataupun bercakap dengan pengetua mungkin tidak mendapat gambaran awal. Bercakap dengan guru kelas tersebut dan tanyakan berapa ramai daripada anak-anak yang masih tidak boleh membaca. Yang kedua adalah keciciran daripada segi sekolah. Keciciran daripada sekolah ini kebanyakannya berlaku di sekolah menengah, iaitu ramai daripada anak-anak kita yang tingkatan 1, tingkatan 2 hingga tingkatan 5 mereka tidak lagi hadir ke sekolah sebab kita punya laporan daripada sekolah-sekolah yang kita attach ketika kita membuat program peratusan kehadiran di sekolah yang sebelum pandemik biasanya 98%, 99%. Pada ketika ini
post pandemik kehadiran sekolah hanyalah 75%, iaitu ada lebih kurang 25% anak-anak yang tidak pergi ke sekolah. Kenapa mereka tidak ke sekolah? Kita tak tahu. Ada ramai daripada mereka yang bekerja, ada ramai daripada mereka yang membantu para keluarga mereka, dan juga ramai daripada mereka yang kadang-kadang kita jangkakan sudah tidak minat untuk bekerja oleh sebab ruang lingkup dunia yang sedang bergerak sekarang lah. Jadi saya fikir ini dua aspek perkara penting yang harus dititik beratkan oleh Menteri baru, dan juga satu lagi perkara yang disebut-sebut oleh ramai orang berkenaan dengan isu pendidikan ini, iaitu concern para guru berkenaan dengan polisi baru kementerian. Jadi ada banyak suara-suara daripada para guru yang saya fikir harus didengari sendiri oleh menteri. Menteri tidak lagi boleh rely kepada laporan-laporan jabatan, laporan-laporan agensi ataupun laporan-laporan pengarah. Mereka harus turun dan juga mendapatkan lebih banyak maklum balas daripada para guru sendiri. Saya ambil satu contoh kecil berkenaan dengan isu beban guru. Misalnya sekarang ini semua cikgu tengah sibuk nak mengisi satu borang yang disebut oleh My Portfolio. Dalam borang tersebut ada satu tab tu mereka kena isi, orang kata, carta organisasi. Jadi ini antara benda-benda beban guru yang hampir tidak pada saya itu tidak masuk akal. Kenapa semua 400,000 guru kita harus ambil laptop, buka internet dan juga memuat naik carta organisasi guru yang sepatutnya hanya unik untuk sekolah mereka saja. Apa keperluannya oleh Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan program ini, dan semua ini harus dijelaskan semula kepada para guru. Ya. Jadi saya fikir penjelasan oleh menteri kepada para guru ini sangat penting, dan kadang-kadang orang berada kurang sabar kepada ketika minggu pertama, minggu kedua ini orang mungkin masih lagi bersabar. Saya tidak fikir orang akan bersabar dalam masa terdekat ini. Ya, penting untuk kita melihat pembaharuan yang boleh dibawa oleh Kementerian Pendidikan atau mana-mana saja kementerian ini, bukan saja melihat kepada program yang baharu semata-mata, tetapi melihat kepada fungsinya, praktikalitinya, bukan sekadar menambah lagi beban kerja dan birokrasi itu bagi tugas ataupun pekerja di sektor pendidikan ini, tenaga pengajar di sektor pendidikan. Terima kasih Zamir untuk perkongsian itu. Banyak yang kita bincangkan mengenai dengan bantuan tunai RM150 buat semua murid, tetapi melihat lebih daripada itu juga mengenai dengan keutamaan, cabaran utama buat kementerian baharu, kabinet baharu, khususnya melihat kepada portfolio pendidikan. Itu saja perkongsian untuk jam ini dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.